اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف والمترجم رحمهما الله نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم في الدارين آمين. Kita menggunakan kitab terjemahan Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Kita sampai pada muka surat ke-19, masalah yang ke-30. Masalah yang ke-30 ni sama macam masalah ke-29 dari segi jarang ia berlaku, jarang sangat berlaku. Bahkan masalah nombor 30 ni mungkin seumur hidup kita tak berlaku masalah ni. Maka saya bagi tahu siap-siap kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak faham yang masalah 30 ni pun tidak masalah. Tak ni sangatlah. Sebab dia adalah hukum yang difikirkan oleh para ulama. Seandainya berlaku ni, dia punya penyelesaian dia. Apa dia? Iaitu orang ni dia mai lambat semayang zuhur. Contoh kita buat zuhur, semayang apa pun boleh buat contoh. Bila dia mai lambat, dia mai imam dah rokok, imam dah rokok, kemudian dia pun terus rokok dengan imam, maksudnya tak baca Fatihah. Kemudian imam i'tidal, dia pun i'tidal. Ramailah ni. Ini gambaran ni semayang dalam masjid ramai. Dan kemudian imam pun sujud dan dia tak boleh sujud. Dia dan semua jemaah-jemaah tak boleh sujud. Sebab apa? Sebab tak boleh sujud kerana terlalu sesak suasana di dalam masjid itu. Terlampau sesak kerana berlaku penambahan saf di depan saf dia. Memanglah di depan kita ada saf lain, tapi ada soft ekstra pula ni di tengah-tengah tu. Ni sama macam semalam. Kalau siapa yang dengar pengajian semalam, cuma hari ni dia nak bagi tahu, semalam kita cakap tentang Jumaat. Hak ni dia nak bagi tahu tentang semayang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila nak sujud tak boleh, dia i'tidal. Tadi rokok dia dah dapat dengan imam, dia tak baca Fatihah, dapat dengan imam. Kemudian dia i'tidal, nak sujud tak boleh sebab di depan dia ada soft extra. Maka bila nak sujud tak boleh, dia berdiri dengan imam, tapi dia bukan berdiri untuk Fatihah, dia berdiri i'tidal. Imam pun habis baca Fatihah, kemudian imam rokok, kemudian imam rokok. Orang ni nak buat apa? Orang ni hak duduk dalam situasi macam ni, apa yang dia nak buat? Yang itulah yang kita nak baca sekarang ni. Pengarang kitab dia buat main satu keadaan bahawa keempat rakaat zuhur tadi, makmum yang mai lambat tadi, keempat rakaat zuhur dalam keadaan masjid yang penuh sesak, makmum tadi tak boleh nak sujud sebab ada soft extra di depan dia nak sujud kena orang. Dia nak sujud kena orang, dia kena tunggu di depan dia tu bangun baru dia boleh sujud. Tapi bila dia naik balik tu imam dah rokok pula, dia tak sempat lagi baca Fatihah. Saya tak tahulah berapa orang yang boleh faham masalah ni. Okay.
Maka keadaan tu berlaku sampai ke 4 rakaat. Lagi saya ulang sekali lagi suasana dia daripada awal sampai habis. Kita baca, kemudian saya akan ulang sekali lagi apa keadaan dia. Kita baca dulu. Masalah kesesakan di dalam sembahyang zuhur dan lainnya. Maksudnya bukan zuhur saja. Subuh boleh jadi, zuhur boleh jadi, asar boleh jadi, maghrib boleh jadi, isyak pun boleh jadi. Iaitu satu orang dia mai semayang di satu tempat masjid atau surau atau tempat yang orang terlampau ramai. Orang terlampau ramai. Sehinggakan ramai ni, sehinggakan di depan kita, sejengkal di depan kita ada saf juga. Sejengkal je di depan kita ada saf juga. Nak sujud macam mana? Ataupun 2 jengkal lah. 2 jengkal lah, jengkal teruk sangat. Semalam pengajian yang semalam saya ada cerita, saya pernah pergi di semayang di Masjidil Haram dan pernah menghadapi suasana macam ni, iaitu semayang Jumaat. Di depan kita lebih kurang 2 jengkal ada satu lagi saf. Rokok boleh, i'tidal boleh, tapi bila nak sujud tak boleh. Kena tunggu saf depan tu bangun baru kita boleh sujud. Itu pun sujud di celah kangkang dia. Kan dia berdiri macam tu, kita sujud, kepala kita duduk depan ni. Ni. Memang akan jadi macam tu. Boleh tak sujud? Boleh. Sah tak? Sah. Kita akan sujud, kepala kita sujud macam tu. Ni dia kangkang macam ni. Tapi kalau kita bangun awal, memang terantuk dia punya ni lah. Terantuk. So kita kena ke belakang sikit untuk bangun. Jadi macam tu. Masalah yang disebutkan oleh para ulama ni memang ada kemungkinan untuk berlaku. Bukan kata tak ada kemungkinan terus. Cumanya di Malaysia, seperti mana yang saya sebut semalam, mungkin seumur hidup kita kan takkan berlaku lah, wallahu a'lam kan. Okey, kemudian kita baca. Itulah masalah dia. Masalah, saya baca sekali lagi tajuk dia, masalah kesesakan di dalam sembahyang zuhur dan lainnya. Maksudnya sembahyang-sembahyang lain pun boleh jadi, menyebabkan makmum tertinggal daripada membaca Fatihah pada keempat-empat rakaat. Faham tak kenapa? Dia sembahyang dengan imam, rokok boleh, ada ruang, dia selit-selit boleh rokok, i'tidal boleh, tapi bila nak sujud tak boleh. 4 rakaat jadi macam tu. Kenapa 4? Sebab sembahyang zuhur. Kalau sembahyang maghrib 3 rakaat jadi macam tu. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat jadi macam tu, iaitu bila nak sujud tak boleh sujud. Kena tunggu saf depan bangun baru hak saf belakang ni boleh sujud. Sekiranya jadi masalah macam ni, maka saf yang di belakang tu boleh untuk tunggu ketika i'tidal. Tunggu dulu saf di depan dia sujud pertama dengan imam, duduk antara 2 sujud dengan imam saf depan. Kemudian sujud lagi yang kedua dengan imam. Bila saf depan dia bangun, baru dia sujud. Bila dia sujud dengan imam kan dia sujud seorang. Dia sujud seorang. Kemudian dia duduk antara 2 sujud. Kemudian dia sujud pula. Kemudian dia bangun dengan imam. Tiba-tiba bila dia bangun dengan imam apa? Amin waladdallin. Imam dah waladdallin dah. Imam pun rakaat. Dia tak sempat lagi baca Fatihah. Berapa kali dah tak sempat baca Fatihah? 2 kali dah. Dia pun terus rakaat dengan imam. Kalau jadi keadaan macam ni, sesak terlampau, dia terus rakaat dengan imam. Dah 2 kali tak boleh baca Fatihah. Okey. Jadi pengarang buat contoh, dia tertinggal daripada membaca Fatihah pada keempat-empat rakaat. Itu maksud dia. Cumanya keadaan ni, sekali lagi saya beritahu, mungkin kita tak berlakulah di Malaysia ni, mungkin takkan pernah berlakulah, wallahu a'lam. Okey. Kita baca. Ayuh kita baca terjemahan yang dilakukan oleh Syekh Zakaria bin Ahmad Wan Besar rahimahullah. Sekiranya berlaku kesesakan pada sembahyang zuhur, sesak ni maksudnya sampai tahap bertindan saf.
Apa maksud bertindan? Sekira-kira di depan tempat sujud kita ada soft ekstra, soft baru. Patutnya kita sujud tengah-tengah tu, ada soft tengah-tengah tu. Okey. Sekiranya berlaku kesesakan pada semayang zuhur atau lainnya. Apa maksud atau lainnya? Atau semayang lain yang boleh menyebabkan makmum tertinggal jauh daripada imamnya, daripada menyempurnakan sujud di dalam keempat-empat rakaat, dan dibolehkan ia meninggalkan daripada membaca Fatihah. Dibolehkan makmum tadi ini meninggalkan daripada membaca Fatihah pada semua rakaat itu dan sah semayangnya. Macam mana dia boleh tinggal? Sebab dia nak sujud tak boleh. Imam sujud boleh lah, depan imam tak ada siapa. Saf pertama boleh tak sujud? Saf pertama boleh lah, sebab depan saf pertama tak ada saf. Saf kedua, ketiga, keempat, kelima ni semua bermasalah kan. Jadi makmum yang duduk di saf kedua, ketiga, keempat apa semua ni ada masalah sebab terjadinya saf-saf ekstra di tempat sujud mereka. Sampai mereka ni tak boleh nak sujud. Mereka tak boleh nak sujud sebab tak ada tempat nak letak kepala. Okey. Maka pengarang bagi tahu tidak ada masalah, sah semayang mereka yang tinggal Fatihah ni, tak ada masalah. Dan tidak ada bagi kita masalah sembahyang yang boleh makmum meninggalkan bacaan Fatihah semua rakaat, melainkan pada satu masalah ini sahaja. Pengarang bagi tahu takkan berlaku masalah seorang makmum dibenarkan untuk tidak membaca Fatihah pada empat rakaat, kecuali dalam masalah ni saja yang dibenarkan oleh para ulama. Ulama kata takkan terjadi di solat lain dalam keadaan lain. Terjadi apa wahai para ulama? Iaitu seorang makmum, sekumpulan makmum yang ketinggalan tak baca Fatihah keempat rakaat. Kalau maghrib ketiga rakaat. Kalau subuh makmum tu tak baca Fatihah di kedua rakaat. Takkan jadi keadaan dan gambaran macam ni kecuali dalam keadaan dan gambaran ni saja, iaitu masjid yang terlampau ramai, ada soft ekstra di depan kita. Okey, kemudian dan surahnya seperti berikut. Ni pengarang nak cerita keadaan masalah itu ataupun gambaran kepada masalah itu. Surah ni gambaran. Kita membincangkan tentang masalah yang ke-30. Bagaimana gambaran kepada masalah yang ke-30 itu? Bagaimana surah kepada masalah yang ke-30 itu? Ni dia nak terang. Mendapat makmum akan imam sedang rokok pada rakaat yang pertama dalam sembahyang zuhur. Kemudian tuan-tuan bayang balik apa yang saya cerita, saya terang tadi. Lepas tu sambil-sambil kita baca, tuan-tuan bayang balik apa yang saya dah terang tadi ni. Yang tu je. Yang saya terang tadi, itulah yang akan kita baca sekarang. Tuan-tuan semua boleh bayang balik. Mendapat makmum akan imam sedang rokok. Makmum dan pi ke imam tengah rokok pada rakaat yang pertama. Maksudnya makmum ni makmum masbuk yang mai lambat. Makmum ni tak dan Fatihah. Mendapat makmum akan imam sedang rokok pada rakaat yang pertama dalam sembahyang zuhur. Kemudian makmum pun terus rokok dan i'tidal bersama imam. Kemudian berlaku kesesakan dan tidak ada tempat makmum hendak sujud. Nampak sama kita terang tadi. Sehingga hampir selesai imam daripada membaca Fatihah pada rakaat kedua. Maksudnya imam sampai dah naik dah ni, baca Fatihah dah nak habis dah, makmum yang lambat tadi ni
Yang tak boleh nak sujud sebab tak ada tempat nak letak kepala untuk sujud, sebab berlaku kesesakan yang terlampau dan berlaku extra soft. Extra soft tu berlaku di mana? Di tengah-tengah line tempat nak sujud tu. Sepatutnya di situ kita nak letak tangan dan muka kita, berlaku soft tambahan di situ. Maka tak boleh nak sujud. Okey, kemudian kita baca balik. Sehingga hampir selesai imam daripada membaca Fatihah pada rakaat kedua. Sampai imam dah naik balik dah rakaat kedua. Kawan ni baru duduk, kawan hak lambat ni baru duduk apa? Baru duduk sujud. Sujud pertama, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud pula kedua. Imam duduk apa? Imam nak waladhdallin dah. Sehingga hampir selesai imam daripada membaca Fatihah pada rakaat kedua, dan sebaik sahaja makmum bangun pada rakaat yang kedua, imam pun rakaat. Bila makmum yang tak boleh sujud tadi ni, sebab sesak tadi ni, depa ni pakat sujud, duduk antara dua sujud apa semua, imam tu dah nak habis Fatihah. Bila depa ni bangun, makmum ni bangun, imam pun dah rakaat. Imam pun dah rakaat. Jadi sempat tak dia ni baca Fatihah? Tak sempat. Sekali lagi tak sempat. Berapa kali dah tak sempat? 2 kali. Kata para ulama. Jadi ulama kata nak buat apa ni? Ulama pun jawab, maka orang yang berada dalam keadaan macam ni, hendaklah dia terus rakaat beserta imam. Ya, kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam, tapi rakaat tak boleh tanggung. Rakaat imam tak boleh tanggung. Sebab tu ulama kata rakaat. Fatihah imam boleh tanggung, sebab ada hadis Nabi sebut, faqira'atul imami lahul qira'ah. Nah, man kana lahul imam, man kana lahu imam, faqira'atul imami lahu qira'ah. Kan? Imam boleh tanggung Fatihah dia, tapi rakaat imam tak boleh tanggung. Sebab tu kata para ulama, orang yang lewat macam ni dalam masalah ini sahaja dia boleh terus rakaat. Okay, kita tengok. Dan sebaik saja makmum bangun pada rakaat yang kedua, imam pun rakaat. Dan ia pun rakaat. Ia ni siapa? Makmum tadi. Makmum tadi pun boleh rakaat. Sertanya ni serta apa? Serta imam. Apa maksud sertanya? Dan makmum pun rakaat sekali dengan imam. Itu sertanya. Dan i'tidal serta imam juga. Kemudian berlaku pula kesesakan, sesak juga lagi, tak boleh nak sujud lagi, hingga tidak ada tempat ia hendak sujud. Makmum tadi nak sujud tak ada tempat, maka memperbuat ia seperti mana rakaat pertama juga. Buat macam tadi ya. Buat macam tadi juga, iaitu dia tunggu i'tidal. Tunggu nak sujud tak boleh. Rakaat berapa ni? Kedua. Imam sujud, imam duduk antara dua sujud, imam sujud yang kedua, imam pun bangun. Makmum hak tak boleh sujud tadi ni tengok ada ruang di depan dia, sebab saf depan semua dah bangun kan. Maka makmum yang i'tidal tadi ni dia pun terus apa? Terus rakaat ke terus sujud? Tuan-tuan kalau jawab betul, tuan-tuan faham. Makmum tadi ni terus sujud. Nak rakaat apa? Tadi dia dah rakaat dah kan. Dia dah rakaat, dia dah i'tidal, maka dia terus sujud. Sujud tu pi ke rakaat ke apa? Yang ni pun kalau tuan-tuan jawab betul, kalau saya tanya jawab betul, maksudnya faham. Nah, sujud tu pi ke rakaat yang ke 3 dah lah kan. 3 dah. Okey, dia pun sujud tidak beserta imam. Duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Bila dia bangun pi rakaat yang ke 3, rakaat yang ketiga. Tadi kedua saya silap, no? Bila dia bangun pi rakaat yang ketiga, dia bangun pi rakaat yang ke 3, imam sekali lagi dah habis baca Fatihah, Allahu akbar, rakaat. Dia ni dan nak baca Fatihah, tak dan. Dia nak kena habis dah Fatihah, tak perlu habis, terus
terus rokok. Dah berapa kali dia tak baca Fatihah? 3. Sudah 3 kali. Jadi kata pengarang kitab, begitulah yang dia buat sampailah 4 rakaat. Itulah satu-satunya keadaan seseorang yang mai semayang tapi ke-4 rakaat tak baca Fatihah dan dimaafkan. Dikira uzur, ma'zur. Noh, dikira ma'zur. Dia tidak dikira muqassir, tidak dikira cuai, dikira ma'zur. Yang bawah tu tak payah baca lah, sama aja, dia ulang balik yang tu. Tuan-tuan, no, tu ilmu tu. Alhamdulillah, siapa yang faham, alhamdulillah, fafahamnaha Sulaiman. Yang memberikan faham ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang tak faham masalah ini tidaklah penting sangat, sebab dia mungkin tidak berlaku di Malaysia ni lah, wallahu a'lam. Okey, kita tengok masalah 31. Tengok masalah 31 pula. Makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang. Apa maksud berbimbang? Sibuk. Dia sibuk membaca iftitah dan ta'awudz. Ta'awudz itu sebutan yang betul, ta'awudz. Kalau kita baca hak Rumi, ta'awudz. Ta'awudz bukan ta'awudz, ta'awudz. Apa maksud ta'awudz? Ta'awudz ialah short form kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Arab kata baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sebut pendek ya, short form. Kan? Macam kita tulis goreng pisang, gorpis. Goreng pisang. Contohlah. Jadi ta'awudz bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keadaan dia macam ni. Dia ni main lambat, makmum ni main lambat. Saya cerita dulu kat tuan-tuan. Sekejap kita baca, tuan-tuan renung elok-elok bila kita baca. Makmum ni main lambat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Makmum hak main lambat ni pun takbiratul ihram. Sepatutnya orang yang main lambat ni dia terus baca Fatihah. Tapi dia pi berbimbang-bimbang membaca doa iftitah dan ta'awudz. Apa maksud berbimbang? Dia duk pi kalut baca iftitah dan ta'awudz. Dia dahlah imam dah Ar-Rahmanir-Rahim, dia takbiratul ihram, Imam Ar-Rahmanir-Rahim, dia kata dah ni. Nampak tak? Dia kata dah ni. Dia pun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Dia baca doa iftitah, habis doa iftitah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajib dah a'udzubillah tu? Sepatutnya tak wajib. Dia baca ta'awudz pula, no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rakaat. Makmum yang main lambat, kemudian dia tahu kata dia tak dan baca Fatihah kalau dia sibuk baca doa iftitah dan ta'awudz, apa hukumnya? Dan makmum yang main lambat, kalau dia tahu, dia yakin kalau baca iftitah dan ta'awudz pun Fatihah sempat, boleh tak dia nak baca iftitah dan ta'awudz? Jawapannya, kalau makmum tu main lambat, dia pun dengar tu imam Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Imam baca surah Al-Fajr. Surah Fajr ni panjang. Maka makmum yang main lambat ni, dia kata dan ni. Iftitah pun dan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun dan, Fatihah pun dan. Maka dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Habis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah pun habis. Apa nama ni? Imam masih lagi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Masih lagi surah Al-Fajr, tak habis lagi. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Nah, dia boleh baca iftitah, makmum yang main lambat, dia boleh baca ta'awudz dan dia habiskan Fatihah. Nah, okey, kita itulah perbahasan dia. Kalau tuan-tuan faham, cukup habis dah masalah yang ke-31. Faham tu cukup. Tapi kalau orang ni dia main lambat, Imam Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan? Kemudian dia main lambat. Dia pun Allahu Akbar. Dia makmum yang main lambat ni dia tahu tu imam ni baca surah pendek tiap-tiap hari, subuh ke, maghrib ke, isyak ke. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, inna a'tayna wal 'asr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Dia ulang yang tu je, alam nashrah. Kalau dia baca Fatihah, kalau dia baca iftitah, confirm tak dan. Maka makmum kalau dia main lambat, imam dah habis waladhdallin, dia tahu dia tak sempat sat lagi, maka dia jangan baca doa iftitah, jangan baca ta'awudz. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus Fatihah. Terus Fatihah. Itulah dua perbahasan hak nombor 31 ni, masalah yang ke-31. Tuan-tuan faham dua masalah tu hak 31? Yang ni sering berlaku. Masalah 31 ni selalu jadi, maka kena faham. Kalau tak faham, minta Allah Ta'ala bagi faham. Nah, Rabbi zidni ilman, wahai Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahma, wahai Allah, kurniakanlah kefahaman kepada aku. Okey, kita baca. Tadi saya dah terang dah. Sekarang ni kita baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang masbuk, jika ia ada masa yang boleh mencukupi untuk membaca Fatihah, tetapi dia duk kalut dengan membaca, saya terjemah berbimbang tu, dia duk kalut pi baca Iftitah dan ta'awuz. Apa maksud ta'awuz? Penterjemah bubuh dalam kurungan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ia yakin, ia ni makmum hak main lambat tadi ni, masbuk tadi ni, sekiranya dia makmum masbuk tadi membaca iftitah dan ta'awuz, tentu sekali dia tidak dapat menghabiskan Fatihahnya. Nampak Yang ni gambaran yang pertama. Dia main lambat, dia yakin kalau dia baca iftitah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, confirm tak dan Fatihah lagi. Sebab waktu dia angkat takbir, imam apa dia? Imam Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Dan tak kalau dia nak baca iftitah lepas tu Fatihah, tak dan. Makmum yang main lambat, kalau main lambat angkat takbiratul ihram, imam Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Yang tu jangan buang terbiak duk pi baca iftitah pula kan. Terus Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillah ustaz, a'udzubillah pun tak perlu baca sebab dia sunat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillah tak perlu. Okey, kita bacakan lagi. Dan ia yakin, ia ni makmum hak main lambat tadi, sekiranya ia membaca doa iftitah dan ta'awuz, tentu sekali dia tak dapat menghabiskan Fatihah. Kalau makmum tu yakin, ni tak dan ni, kalau baca juga iftitah tak dan Fatihah ni, maka ia dianggap cuai, muqassir. Maka ia dianggap cuai, maka ia tidak boleh diberikan keuzuran pada takhalluf, terbelakang daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Bahkan wajib ia menghabiskan Fatihahnya dan mendapati imam di dalam rokok
dan kalau tidak luputlah rakaat itu. Kalau tidak luputlah rakaat itu. Jadi makmum ni dia tahu dah. Dia tahu kata kalau baca juga iftitah memang tak dan, tapi dia baca juga. Ini masalah ni. Tadi saya cerita sebelum kita baca masalah ke-31 ni, tuan-tuan dah faham kan? Cukup. Ni sebenarnya masalah yang ketiga, iaitu makmum ni main lambat. Waladdallin. Dia pun, orang pun ramai amin, dia pun Allahu Akbar takbiratul ihram. Dia pi baca iftitah, dia tahu dah imam ni baca surah pendek tapi dia nak baca juga iftitah. Makmum yang sengaja tidak yang sengaja membaca doa iftitah, sedangkan dia tahu kalau baca iftitah ni sekejap lagi tak dan apa? Tak dan Fatihah. Makmum ni wajib habiskan Fatihah. Dia ni wajib habiskan Fatihah, kemudian baru rokok bersama imam. Maka dia habiskan Fatihah, kemudian dia rokok bersama dengan imam. Okey, dia wajib habiskan Fatihah. Okey. Sebab dia dikira sebagai cuai. Tidak boleh diberikan keuzuran. Dan dia tak boleh lebih daripada imam 3 rukun yang panjang. Ni dimasuk masalah yang keempat pula. Masalah yang keempat. Tuan-tuan faham hak nombor 1, nombor 2 tadi cukup. Nombor 3 siapa faham itu bonus. Nombor 4 siapa faham lagi bonus juga. Iaitu makmum yang sengaja membaca iftitah dan ta'awuz sehinggalah imam telah pun rokok, maka dia wajib habiskan Fatihah. Makmum yang sengaja ini dia wajib habiskan Fatihah, dan dia tak boleh lewat daripada imam 3 rukun. Kalau dia tertinggal daripada imam 3 rukun panjang, maka batal solat dia. Maka batal solat dia. Tapi qaul yang asah tidak batal. Qaul yang sahih tidak batal. Kita ambil qaul yang sahih lah, senang. Okey. Yang tu saja tuan-tuan. Ada 4 permasalahan dalam 4 keadaan dalam masalah yang ke-31 tadi ni. Tuan-tuan faham 2 yang paling awal tadi yang saya cerita tak sah, yang tu pun dah cukup. Iaitu saya tak baca dah 31 ni, saya ulang balik masalah 1 dan masalah 2. Makmum ni main lambat. Bila dia main lambat, dia tahu dah tok imam ni jenis baca surah pendek-pendek. Maka bila dia main lambat, dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Iftitah tak perlu baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun tak perlu baca. Dia terus apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Maka dia pun sempat habis Fatihah dan kemudian rokok dengan imam. Masalah kedua yang penting dalam masalah ke-31 ni, dia ada 4 permasalahan. Yang kedua ialah orang ni dia main lambat tapi dia tahu tok imam mesti baca surah panjang, maka dia pun baca doa iftitah dan dia boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tiba-tiba bila dia baca iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim memang tuan imam baca surah yang panjang, maka solat dia pun memang tak ada masalah apalah. Itulah 2 gambaran. Gambaran yang kedua, tok imam baca panjang, dia sempat iftitah, dia sempat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia sempat baca Fatihah. Lepas tu siap ada ayat lagi tu imam duk baca, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Dan kemudian dia sempat rokok dengan imam. Boleh dah makmum ni baca iftitah ketika tu imam dah baca surah dah? Boleh. Jadi yang tu sajalah 2 gambaran yang paling penting dalam masalah ke-31. Hak belakang tu hak belakang tu masalah ketiga dan keempat pun penting juga, tapi yang nombor 1, 2 tadi ni
lebih pentinglah untuk tuan-tuan faham. Jadi sekadar tu dulu, insya-Allah dah masuk Zuhur. Kita dah masuk Zuhur. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.